Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, mari sama-sama kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Baiklah, malam ini kita akan masuk kepada episod yang ke-34, ayat 113 dan juga 114. Sebagaimana biasa, kita akan baca dulu, kemudian kita akan terjemah supaya tuan-tuan dan puan ahli Quran sekalian akan dapat untuk memahami ayat yang kita baca pada malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Sekali lagi. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Sadaqallahul azim. Waqalatil yahudu. Waqalatil. Lenturkan lam. Waqa. Tebalkan qaf. Waqala. Waqalatil. Lam kekal nipis. Dan ti pun nipis. Dan ta itu dia ada unsur macam ludah. Itu. Unsur dia tu ada situ. Waqalatil.
Wa qalat, kalau tu, ti. Okey. Wa qalatil, jangan wa qalatil. Jangan keluarkan angin macam tu. Dia angin dia masa mati. Angin kita masa hidup. Angin dia masa mati. Okey. Wa qalatil yahudu laisatin nasara. Laisatin nasara, bukan laisatin. Kerana ta kasrah bukan bunyinya t, bunyinya ti. Maka kekalkan bunyinya. Laisatin nasara. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in. Ala, buka mulut, hamparkan lidah. Ala syai'in, terus masukkan ke hidung. Ala syai'in wa qalatin nasara. Wa qalatin nasara, jangan so. Jangan baca wa qalatin nasara. Tak boleh muncung kerana di situ tidak ada dhammah. Wa qalatin nasara, sara. Tiru mulut, tengok mulut saya. Wa qalatin nasara. Tak ada tenaga yang diletakkan pada bibir. Laisatil yahutil. Okey, lenturan tu jaga. Laisatil yahudu ala syai'in. Ala, turunkan lidah. Ala syai'in wa hum yatlunal kitab. Wa hum yatlu, jangan buat angin yats, jangan buat gitu. Biar dia ada sendirinya, sikit je. Wa hum yatlunal kitab. Kitab. Longgarkan rahang ini. Okey. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Kadzalika, yang kaza, jangan naik ke hidung. Kadzalika. Kadzalika qala alladhina la ya'lamun. Qala alladhi, yang qala alladhi. Qala alladhi, apa dalam? Qala alla. Okey. Kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim. Mithla, lidah bawah, tajamnya gigi kaki atas. Mithla qawlihim. Qaw. Masuk waw tu baru muncung. Masuk qaf jangan muncung. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Fallahu. Jangan muncung. Kalau muncung dia fawwahu. Dia fawwah, tak je fallah. Fallahu yahkumu. Cukup. Jangan digeselkan kuat sangat. Sikit saja. Fallahu yahkumu bainakum. Yahkumu bainahum. Malaysia, minta maaf. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati. Jangan yaumal qi besar sangat. Yaumal ki pun tak nak. Yaumal qiyah, yang qiyah. Turunkan pakai lidah supaya ya menjadi nipis. Yaumal qiyamati fima. Ya ma sama, sekarang sama, sifatnya sama. Fima ka, lebih kurang sungguh sama dia punya lenturan, tolakkan angin tu. Fi ma.
Kita ambil dapat yaumal qiyah, ya, fima, ka. Cara tolak tu sama. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Fima kanu fihi yakhtalifun. Habiskan muncung fun. Jangan fun. Jangan fihi yakhtalifun. Kan. Baik, kita lihat makna ayat. Wa qalatil yahud. Dan qala telah berkata. Siapa berkata? Al-Yahudu. Orang Yahudi berkata. Apa kata dia? Laisatin nasara ala syai'. Tidaklah orang Nasrani itu ala syai'in. Atas sesuatu pun. Okey, apa makna dia? Orang Yahudi berkata, orang Nasrani ni tak tahu apa pun. Ataupun kedudukan mereka tu bukan siapa-siapa pun. Tu maksud dia. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Kemudian wa qalatin nasara, dan berkatalah Nasara, laisatil yahudu ala syai'. Bukanlah orang Yahudi itu ala syai', atas apa-apa pun. Maknanya orang Yahudi itu pun tak ada apa-apa. Orang Yahudi itu pun tak ada kita kata tak ada kepentingannya. Mereka tidak berada dalam keadaan yang benar. Okey. Wa hum yatlunal kitab. Sedangkan mereka membaca. Wahum, mereka itu yatlunal kitab, sama-sama baca kitab, sama-sama ada kitab. Sama-sama diturunkan kitab Taurat, kitab Injil, ada kitab yang diturunkan kepada mereka. Baik. Kadzalika kadzalika, dan begitulah. Qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim. Qala, berkata, allazina, orang yang la ya'lamun, tidak tahu, mithla qawlihim, seperti kata mereka. Maknanya orang Yahudi ni, orang Yahudi, orang Nasrani, sekalipun mereka ni ada kitab, mereka tak tahu pun isi kandungan. Mereka tak peduli pun sebenarnya. Mereka tidak beriman pun dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Tetapi mereka memandai-mandai, mengata orang tu tak betul, orang ni tak betul. Yahudi dan Nasrani ini juga mereka bertelagah di antara sendiri, di sesama sendiri, dan masing-masing mengatakan bahawa yang ni tak betul dan yang tu tak betul. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Dan Allah SWT yang menghukum mereka pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun. Fima, pada perkara. Kanu, adalah mereka itu. Fihi, pada isu itu. Yakhtalifun, mereka berselisih pandangan. Kalau kita ingat ayat pada minggu lepas, pada 2 hari lepas, iaitu berkaitan dengan orang Yahudi kata dialah yang akan masuk syurga. Orang Nasrani kata dialah yang akan masuk syurga. Jadi ini adalah rintitan daripada ayat yang kita baca tu, yang mana mereka saling menyalahkan di antara satu sama lain. Sedangkan kalau mereka beriman sebenarnya dengan kitab, sebab tu disebut wahum yatlunal kitab, mereka membaca kitab ataupun mereka ada kitab dengan mereka. Kalau mereka beriman benar-benar dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT dalam kitab itu, nescaya mereka tidak akan menyalahkan antara satu sama lain. Pasti mereka akan mengatakan bahawa syariat yang dibawa oleh Nabi Isa nantinya akan dibawa lagi ataupun disempurnakan oleh agama yang dibawa selepas itu, iaitu Nabi Isa AS. Kemudian selepas itu Nabi kita Muhammad SAW. Kerana semua cerita itu telah pun terdapat dalam kitab-kitab yang sepatutnya ada di tangan mereka dan patutnya mereka dah baca, tetapi mereka
tidak membaca dan mengetahui isi kandungannya. Jadi kita pun sebenarnya rasa terpukul juga. Kita pun diberikan kitab pada kita. Ada Al-Quran bersama-sama kita. Tetapi berapa kerat saja di kalangan kita yang boleh faham dan boleh tahu, boleh memahami apa yang ada di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut ada di kalangan kita yang membuat dakwaan palsu yang sememangnya tidak terdapat atau bukan dimaksudkan oleh Al-Quran itu sendiri. Baik, kita tukar slide dan kita baca yang kedua pula. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Sekali lagi. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Sadaqallahul Azim. Kita lihat dari sudut bacaan. وَمَنْ أَظْلَمُ. Waman, ada denyutan pada man. Man, bukan waman. Jangan tebalkan mim. Mim tu nipis saja. Istifal infitah. Waman azlamu. Keluarkan lidah bagi. Azlamu. Keluar dan gagahkan lidah biar dia jadi naik pangkat dan melengkung tengah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ dengung biar cukup dua-dua tempat tu. Mana'a mimman mana'a buka mulut. Mana'a, kalau tak buka mana'a dia naik ke hidung. ممن منع مساجد الله مساجد bukan مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. Kan? Patutnya kita sambung situ. أن يذكر jangan yuz, jangan ambil dalam, jangan yuzkara yuz. Okey, keluarkan lidah. An yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha Bismillah. وسعى في خرابها tebalkan في خرابها. Mungkin kha ambil di dalam, di bahagian awal halkum. Ulaika, turunkan pangkal lidah, ratakan lidah. Ulaika ma kana lahum, satu range.
ما كان لهم أن يدخلوها أن masukkan ke hidung أن يدخلوها إلا خائفين أن يدخلوها يد jangan yad يدخلوها إلا خائفين إلا yang illa terus إلا إلا خائفين لهم في الدنيا خزي لهم في الدنيا لهم في الدنيا دنيا خزي 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 خز sorokkan ujungnya pada umbi gusi khiz, tolak bawah, nanti bahagian atas yang akan terguna. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim wa lahum fil akhirati azabun azim azabun azabun azim. Ya, baik. Tanwin tu ibarat ada nun selepasnya. Jadi bunyinya bun. Okey. Baik, kita tengok makna ayat. Wa man azlam. Siapakah yang lebih zalim? Mimman, daripada orang mana cegah masajid Allah, cegah masjid Allah. Perkataan waman azlamu, dia sebenarnya bukan pertanyaan. Dia memanglah dia nak bunyi pertanyaan, tapi dia panggil istifham ingkari, satu pertanyaan untuk ingkar. Waman azlamu mimman mana'a masajid Allah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencegah masjid Allah, masjid Allah. Siapa yang lebih zalim? Ini bukan bermakna kita kena jawab. Dia adalah satu penegasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa orang yang melakukan demikian adalah merupakan orang yang zalim. An yuzkara fi hasmuhu, untuk disebut di dalam masjid itu, yuzkara disebut, fiha di dalamnya, itu dalam masjid, ismuhu nama Allah, wasa'a dan dia berusaha, fi kharabiha pada meruntuhkannya. Dia orang yang mencegah daripada menyebut nama Allah SWT. Orang itu jugalah merupakan orang yang berusaha untuk merobohkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Ulaika ma kana lahum, ulaika mereka itu, ma kana lahum ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu, kana lahum adalah bagi mereka, an yadkhuluha untuk memasukinya, illa khaifin melainkan dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang takut. Di sini saya nak baca sikit apa yang ditafsirkan oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhailinya. Disebut, dia kata apa? Wa ma kana yanbaghi li haula'il mukhribina awil mu'attilin. Tidak patut bagi orang yang cuba meruntuhkan rumah Allah ataupun orang yang mengganggu gugat perjalanan rumah Allah SWT, an yadkhuluha illa bi khasyatin wa mahabatin wa khawfin min azamatillah,
melainkan mereka tu patutnya masuk masjid dalam keadaan takut. Tapi tak, mereka tak buat gitu. Patutnya mereka tak masuk dalam masjid ayyarkhulu illa khaifin, melainkan dalam keadaan mereka itu merasa takut, bukannya meruntuh dan menghalang orang daripada beribadat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Wa qad tawa'adahumullahu bidzulli wal hawan fid dunya. Okey. Sebab tu Allah sebut lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia khizyun, kehinaan. Walahum fil akhirah, dan bagi mereka di akhirat azabun azim, azab yang sangat besar. Jadi di dunia mereka dihina oleh Allah SWT dan mendapat kehinaan kerana menghalang orang daripada rumah Allah SWT atau berusaha untuk meruntuhkan rumah Allah SWT. Manakala di akhirat mereka akan berhadapan dengan azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. Jadi itu adalah sebahagian daripada terjemahan yang saya campur sikit sahaja dengan tafsiran para ulama. Mudah-mudahan kita sambil-sambil kita baca, kita dapat fahamlah, dapatlah makna apa yang dikehendaki oleh Allah SWT daripada ayat-ayat yang kita baca. Jadi saya sudahi dulu pada malam ini dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.